Ya. Testing 1 2 3 boleh. Tes 1 2 3. Belum? Dah. Testing. Okey. Boleh. Okey, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sekali lagi kita diberi kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian kitab kita tuan-puan. InsyaAllah hari ini kali kedua kali kedua kita akan sambung pengajian daurah kita ataupun workshop kita ataupun bengkel kita dengan tiga kitab utama tuan-puan, tiga kitab asas ataupun tiga kitab utama kita, itu kitab basic untuk cover tajuk-tajuk yang asas di dalam hal ehwal fardu ain ataupun standard ilmu fardu ain. Kitab yang pertama tuan-puan, insya-Allah kita akan mulakan kitab yang pertama dulu seperti biasa, iaitu kitab fiqh Sulamus Sibyan. Kitab yang kedua kita akan baca kitab Usuluddin, kitab akidah, dan yang ketiga yang last sekali ialah tasawuf, iaitu Thimarul Jannah. Kita akan sambung muka surat kalau tak silap saya muka surat 9 iaitu sah dan batal. Kita akan sambung istilah sah dan batal. 5 istilah asas berkaitan dengan hukum syarak kita dah bincang, dan kita dah tahu makna-makna asas berkaitan dengan 5 hukum syarak ataupun dipanggil wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Baik, hari ini sambung sah, batal dan juga syarat. Baik, sebelum tu saya nak bagi orang yang perempuan dibekalkan dengan kitab Jawi Sulamus Sibyan, dan juga 2 lagi juga kitab Jawi. Cuma just nak iklan sahaja bagi yang nak dapatkan kitab tulisan versi Rumi, kita ada terbaru ini versi Rumi Sulamus Sibyan bagi orang yang tak berapa cekap Jawi. Ini ada versi Rumi tapi 1 jilid sahaja. Dia ada 4 jilid semua tuan-puan. Yang dirumikan baru selesai 1 jilid. Jadi rumi oleh kawan
Ustaz Rauf dari Melaka. Jadi dia rumikan dalam 2-3 bulan lepas siap. Saya pun tak pasti harga berapa. Berapa? RM60. Harga dia RM60 tu, agak tebal lah, satu jilid. Bagi siapa yang nak boleh direct lah dengan Ustaz Rauf Melaka. Ni untuk yang Rumi, bukan Jawi. Yang Jawi, yang tuan-puan dibekalkan tu Jawi lah. Baik, kita akan sambung istilah seterusnya tuan-puan. Muka surat 9 ataupun 9 kita sambung fasah dan juga batan. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini istilah tuan-puan, kita masih bincang tentang istilah asas. Istilah ini sangat penting. Kenapa? Kerana dia akan digunakan sepanjang pengajian kita ataupun perbahasan ilmu fiqh. Yang menjadi tonggak utamanya ialah hukum syarak ataupun dia panggil hukum 5, wajib, sunat, makruh, haram dan juga harus. Sambung hari ni sah dan batal. Sebab kita akan guna tuan-puan, kita akan guna di dalam setiap ibadat kita. Ada ibadat yang sah, ada ibadat yang tak sah, dan ada juga ibadat yang batal. Itu kita nak tahu beza. Penggunaan istilah ini merujuk kepada situasi yang macam mana sah dan situasi yang macam mana batal. Penggunaan istilah yang tepat. Ini yang paling penting untuk kita tahu asas. Sebelum daripada ni kita bincang pertama tuan-puan hukum syarak. Kita dah tahu apa dia hukum syarak. Yang kedua kita tahu bilangan hukum syarak itu merujuk kepada bilangan dia ada 2 prinsip asas, dan 2 prinsip itu dipecahkan kepada 4 ataupun 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum syarak. Kita tahu apa makna wajib, kita tahu apa makna sunat, kita tahu apa makna haram, kita tahu apa makna makruh. Sebab tahu tu tuan-puan, apabila kita tahu, menyebabkan barulah dia ada perasaan, baru kita rasa rugi, baru kita rasa excited untuk mengerjakan ibadat wajib, baru kita rasa rugi meninggalkan sunat. Kenapa? Kerana kita tahu apa dia sunat, apa dia wajib, apa dia haram dan apa dia makruh. Baik, istilah seterusnya dia ada tambahan, iaitu sah, batal. Dan makna sah itu barang ataupun perkara. Dan makna sah itu perkara ataupun barang yang dibilang akan perkara itu lulus. Ini bahasa kitab. Apa makna barang perkara? Yang kata sah ini perkara yang dikira ataupun yang dianggap ataupun yang dihukumkan lulus, yang dihukumkan sah ataupun lulus. Apa makna lulus tuan-puan? Asal lulus ni bahasa kita, bahasa moden. Sah ni makna lulus, maknanya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat kita. Lulus itu maksud dia Allah Subhanahu wa taala menerima, tu makna lulus. Ataupun bahasa lain tuan-puan, apabila Allah Taala terima, tu makna sah. Maknanya gugur tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tu makna sah. Apabila kita kata ibadat kita sah, mana ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya gugur ataupun lepas tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita ulang, tak perlu kita repeat balik, tak perlu kita qada. Itu sah. Jadi bahasa lamanya dia panggil ibadat ataupun perkara yang dikira lulus. Itu bahasa lama. Bahasa kita lulus ini dia panggil perkara ataupun ibadat ataupun perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna diterima? Maknanya lepas ataupun gugur tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila gugur tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tak perlu lagi kita ulang dan tak perlu lagi kita qada. Sebab ada yang ibadat kita kalau Allah tak sah, tak terima, tak lepas tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas ini kita kena buat 2 benda. Pertama, kita kena repeat balik kalau masih lagi ada waktu. Kalau dah terlepas daripada waktu, kita kena qada balik.
Kalaulah tak qada, sampai kiamat kita akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kita dikira meninggalkan perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala di hadapan Allah, maka kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenapa kita tinggal tak qada. Baik, settle. Itu makna sah. Sebab itulah tuan-puan, kita akan bincang akan datang. Sebab itu istilah ni penting. Sah ini kita sebut tadi ibadat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maknanya apabila Allah Ta'ala terima, gugur tanggungjawab kita, tak perlu repeat, tak perlu qada. Jadi terima ni tuan-puan, dia ada dua. Ini akan datang, kita akan bincang. Pertamanya terima husulus salat, yakni Allah Ta'ala menerima ibadat kita tetapi tidak ada pahala. Dia panggil sah ni dengan makna pertama, pembahagian pertama sah ini, terima ini, iaitu husulus salat, Allah menerima ibadat solat kita tanpa ada bayaran pahala. Tanpa ada bayaran pahala. Tetapi Allah terima dengan makna apa? Dengan makna tak perlu kita repeat balik, tak perlu kita qada, tak perlu. Tetapi pahalanya tidak ada. Kenapa pahala tidak ada? Itulah pentingnya kenapa kita perlu tahu syarat-syarat untuk dapat pahala. Kita akan bincang tuan-puan. Dalam kitab fiqh ini dia ada beberapa syarat yang perlu kita jaga, yang perlu kita akur, yang perlu kita patuhi untuk dapat pahala solat kita. Ada yang kedua dipanggil husulus thawabun. Ini yang kita target. Kita belajar ilmu fiqh tuan-puan, minded fiqh kita, mesti ibadat apapun kita buat, mesti kita mengejar level kita, kejar pahala. Sangat rugi kita buat ibadat, pahalanya tidak ada, dan paling bahaya lagi, tak ada pahala, okey lagi, tapi dia akan dicah oleh Allah dengan dosa. Kesalahan dalam ibadat tuan-puan bukan zero dosa. Kalau kita melakukan kesalahan dalam ibadat, kita akan di-charge dengan dosa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Mengerjakan ibadat yang fasidah, mengerjakan ibadat yang tak membetuli dengan peraturan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dinamakan fasidah, dinamakan batal. Yang kita akan bincang sekejap lagi. Jadi yang kedua tuan-puan, sah yang kedua iaitu sah yang ada pahala. Dipanggil husulu thawabun. Sah yang ada pahala. Itu yang kita nak. Sawab ni saya dah jelas tuan-puan, banyak kali saya jelas. Kita dah panggil dah biasa dah dengan sawab ataupun pahala. Merujuk kepada al-jaza'u miqdaru ya'lamuhumullah. Itu makna pahala. Al-jaza' balasan, miqdaru ya'lamuhumullah. Itu makna pahala. Pahala ini al-jaza', pembalasan kebaikan yang Allah akan balas, yang Allah akan bayar kepada kita, yang Allah akan beri kepada kita. Kemuncak kebaikan itu ialah syurga. Itu dia makna pahala. Fasid dan batal. Dan makna fasid itu, fasid dan batal ni tuan-puan, dia panggil fasid ini bahasa lain dia panggil tak sah. Dan batal. Jadi kesimpulan tuan-puan kita bincang pagi ni tiga. Pertama sah, yang kedua tak sah, yang ketiga batal. Tiga itu kena tahu penggunaan istilah yang tepat. Kalau kita tak tahu tuan-puan, kita hantam. Hantam tu terkadang kena, terkadang tak kena. Terkadang kena, terkadang tak kena. Tapi kalau orang tahulah penggunaan istilah yang tepat, orang tahu, kita tak tahu. Kita tetap tak tahu, kita tak tahu. Sebab kita tak ambil tahu. Apabila kita tak ambil tahu, kita guna ayat tanpa kita tahu pun. Ada orang kata tuan-puan, ni tiga istilah ni kita akan guna pagi ni dan kita akan implement di lapangan. Okey, tuan-puan biasa solat, ada orang kata solat engkau tu tak sah. Ada orang kata solat engkau batal. Apa beza di antara, ada orang kata solat kita tak sah, ada orang kata solat kita batal. Dua istilah. Istilah satu lagi yang kita baru belajar iaitu sah. Tapi dia tak cakap sah. Dia nak guna dua istilah. Pertama dia kata solat engkau tak sah.
Yang kedua dia kata solat engkau batal. Jadi dua ini tuan-puan dia beza. Sama tapi nisbah dia beza. Takbir Allahu Akbar dalam keadaan ada najis di pakaian dia tanpa dia sedar. Ada najis di pakaian dia tanpa dia sedar. Maka dia kata, kawan dia kata, aku nampak najis di baju engkau, batal sembahyang engkau ni. Kawan kita kata sembahyang kita batal. Kenapa? Dia kata sebab ada najis di pakaian kita. Adakah tepat dia menggunakan ayat batal? Tak tuan-puan, Ada situasi kedua, Allahu Akbar, rakaat kedua, dia bergerak lebih 3 kali tanpa dia sedar, bergerak lebih 3 kali. Perbuatan kita akan belajar teori tuan-puan, mudah saja dia ada formula pergerakan dalam solat. Kita akan sharing akan datang. Dia ada 3 formula asas pergerakan dalam solat ini. Jadi dia bergerak lebih 3 kali anggota berat. Kawan dia sedar, dia kata engkau tak sah sembahyang engkau ni sebab aku tengok engkau bergerak 3 kali. Dia solat, orang ampunya solat, dia tak sedarlah. Sebab apa tak sedar? Sebab mungkin dia terlupa formula pergerakan. Dia tak ambil tahu tentang formula pergerakan dalam solat. Kawan dia yang di sebelah dia ni sedar, dia kata engkau aku perasan dah bergerak 3 kali, maka tak sah solat engkau. Adakah betul penggunaan tak sah itu? Baik, serta tuan-puan, itu situasi. Nak tahu betul tak betul, kita akan tengok dia punya perbezaan di antara fasik dan batal. Dan makna fasik itu, fasik ini apa dia tuan-puan? Fasik ini orang kita panggil tak terpakai. Bahasa ilmiah dia panggil tak sah. Fasik ini tak sah, ataupun orang kita panggil tak terpakai. Dan makna fasik itu, makna tiada sah itu, dan makna batal itu, barang perkara yang tiada dibilang, yang tiada dikira akan dia akan perkara itu lulus, yang diterima dan tiada terpakai. Tiada terpakai itu makna tiada dikira, samanya tu. Tiada diterima dan tiada dikira oleh Allah Ta'ala. Baik, kesimpulan tuan-puan mudah faham, fasik tak sah dengan batal ni makna sama, cuma nisbah beza. Apa makna dua ni? Istilah dua ni, tak sah dan juga batal, makna dia tak diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita buat, walaupun kita solat, tapi solat itu tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita solat, tapi solat itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu makna fasid ataupun batal, tidak diterima. Kenapa? Kerana sah itu diterima, lawan kepada sah batal. Apa makna batal? Batal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak dikira ibadat itu oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia buat, tapi Allah Ta'ala anggap dia tak buat. Walaupun dia solat 50 tahun, solat tak pernah berhenti, tak pernah tinggal, walaupun satu waktu dia solat, dia tambah lagi dengan sunat apa nama ini, ba'diyah dan qabliyah, full dia punya bilangan kota 24 rakaat qabliyah dan ba'diyah, tetapi di sisi Allah Ta'ala tidak dikira, tidak diterima. Itu di mana batal. Serta tuan-puan, baik, cuma dia ada beza dua ni. Perbezaan di antara tak sah dan batal, walaupun sama makna, kedua-dua makna tidak diterima, kedua-dua makna tidak dikira oleh Allah Ta'ala, tetapi nisbahnya berbeza mengikut situasi. Mengikut situasi dia berbeza. Penggunaan itu mesti kita letak pada tempat yang betul, pada situasi yang betul. Baik, tengok macam mana perbezaan nisbah di antara batal dan tidak sah. Maka jika ada perkara yang tiada terpakai itu, yang tiada diterima itu, sebelum masuk, yang ini sebelum mula, masuk tu mula, sebelum mula dalam mengerja, yang ini sebelum mula mengerja, sebelum mula melakukan,
akan sesuatu ibadat, akan suatu akad sama tuan-tuan, tapi kita refer kepada ibadat. Akad tu muamalat, tapi dia sama saja. Dalam muamalat pun ada akad yang tak sah, ada akad yang batal. Ibadat yang tak sah, ibadat yang batal, maka dikatakan fasik, maka dikatakan, yakni dinamakan fasik, dinamakan tiada sah. Fasik tu tiada sah. Maka dinamakan fasidun, dinamakan tiada sah. Baik, nisbah tiada sah ni tuan-tuan, bila kita nak guna dia? Ini penggunaan yang tepat mengikut ilmu syarak. Bila kita nak guna tidak sah, tidak sah ini sekiranya Allah Ta'ala tak terima itu dari awal. Maksudnya sebelum dia melakukan pekerjaan ibadat, memang Allah tak terima dari awal lagi. Takbir dia Allahu Akbar, awal lagi Allah dah reject, Allah dah tak approve, tak accept, awal lagi. Itu dipanggil tak sah, bukan batal. Contoh macam mana tuan-tuan? Contoh, kita takbir dalam keadaan tidak mengikut syarat-syarat sah sembahyang. Apa dia syarat sah sembahyang? Syarat sah sembahyang kita akan belajar dalam kitab kita, ada lebih kurang 9 syarat terma dia. Salah satu terma dia, mesti suci badan dia daripada apa? Daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan satu lagi, mesti suci badan dia daripada najis yang tidak dimaaf. Kalau ada najis tapi dimaaf, okey, teruskan. Tapi kalau ada najis tapi najis itu tidak dimaaf oleh Allah Ta'ala dalam solat, maka tidak akan diterima. Tak akan diterima bila? Awal. Bermula takbir itu direject awal lagi. Maka kita jangan guna batal, kita guna solat dia tidak sah. Kenapa? Allahu Akbar dalam keadaan wuduknya tidak ada, dalam keadaan dia lupa mengambil wuduk, ataupun dia ambil wuduk, ingat, tetapi ambil wuduk tidak mengikut tata cara ataupun tata kelola yang diluluskan oleh syarak. Ambil wuduk tak sempurna border, kan dia ada kawasan, kita akan belajar kawasan muka yang wajib, kawasan muka yang sunat, kawasan muka yang afdal. Tuan-puan boleh create 3 pahala melalui satu perbuatan. Dia panggil satu dalam 3. Satu perbuatan basuh muka tuan-puan, kalau kita ada cara dia, kita tahu cara dia, kita ada ilmu dia, menyebabkan kita boleh hasilkan 3 pahala. Pahala pertama pahala wajib, besar bayaran dia. Yang keduanya pahala sunat, dan sunat itu ada 2 ranking. Pertama kita dapat sunat, yang kedua kita dapat afdal. Kita akan belajar tuan-puan, nanti masuk wuduk, border muka ini kita kena tahu mana border yang wajib. Kita basuh yang wajib, settle, dapat pahala wajib. Yang kedua, kita basuh lebihkan sedikit untuk dapat pahala sunat, dan kita lebihkan sikit untuk dapat pahala afdal. Ketiga-tiga pahala kita tapau. Kita semuanya kita tapau kerana kita ni apa? Kerana kita ini gilakan pahala. Macam kita gila duit. Nampak pantan, nampak duit, untung sikit pun kita bedal, untung banyak lagi kita bedal. Kalau orang berniaga kan, dia kira untung je. Jangan tanya banyak, sikit pun dia tapau. Macam kita dengan pahala. Biar kita jadi mata. Kalau duitan dipanggil mata duitan, pahala nak panggil apa? Mata pahala. Orang yang excited kepada pahala, ada sikit pahala, walaupun tak afdal pun tak apa, jangan ada pahala. Dia tidak akan lepaskan pahala. Isu dia tuan-tuan, apabila dia tak tahu mana border wajib, mana border sunat, mana border yang afdal, dia tak tahu, menyebabkan dia basuh tak sempurna wajib, menyebabkan tidak sah wuduk dia. Apabila tak sah wuduk, membawa kepada takbir Allahu Akbar, tidak sah takbir dia. Kenapa kita panggil tak sah, tak panggil batal? Kerana takbir dalam keadaan awal lagi tidak diterima oleh Allah Ta'ala wuduknya. Okey, settle tuan. Itu situasi itulah penggunaan yang tepat. Jangan kita guna batal, kita kena guna tak sah. Sama saja tak sah dan batal. Ya sama, tapi ni sebuah berbeza. Jangan kita anggap mudah. Setengah orang kata sama je lah, guna yang mana pun tu. Berkira sangat dia kata. Memanglah berkira sebab ini syariat. Nampak sangat kita tak tahu apabila kita guna tak betul. Okey, settle tuan-puan. Baik, batal di mana? Batal mudah. Batal ni tuan-puan,
Dia mula dengan Allah terima. Takbir Allahu Akbar, settle. Najis di badannya tidak ada, hadas di badannya tidak ada, komplit semua. Masuk waktu hadap kiblat, jaga tutup aurah, semuanya dia jaga syarat sebelum takbir. Kita akan belajar syarat sah sebelum takbir ada 9 dalam kitab kita. Allahu Akbar, settle 9 terma, maknanya dia panggil solat yang sah. Dalam rekaat kedua, rekaat ketiga, dia melakukan perkara yang membatalkan pahala, yang membatalkan solat. Allahu Akbar bergerak 3 kali, menyebabkan dipanggil batal solat dia, bukan dipanggil tak sah. Itu penggunaan beza di antara tak sah dan batal. Maka dikatakan fasid, dikatakan tidak sah. Dan jika datang perkara yang tiada terpakai, yang tiada diterima, yang tiada dikira, yang tiada terpakai dalam masa mengerjakan akan sesuatu ibadat. Maksud dalam itu tengah-tengah kita duk mengerjakan ibadat, duk rakaat kedua, rakaat ketiga, kita melakukan perkara yang membatalkan ataupun yang menyebabkan Allah reject, Allah tak terima, maka dikatakan batal. Maka dipanggil, dikata tu dipanggil ataupun dinamakan istilah yang tepatnya ialah batal. Baik, settle tuan-tuan. Syarat. Baik, sebelum pergi syarat, kesimpulan tuan-tuan, kita dah belajar 3 benda istilah hari ini. Pertama, sah. Yang kedua, tak sah. Ataupun tak sah ni istilah dalam akademik, istilah akademik dia ataupun bahasa fiqh dia dipanggil fasik. Fasik pun kita panggil, tak sah pun kita panggil. Dan istilah yang ketiga tuan-tuan dia panggil batal. Sah kita tahu merujuk kepada Allah terima ibadat kita ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap perkara, sama ada ibadat ataupun akad. Yang kedua, istilah kedua fasid ataupun tidak sah. Dan istilah yang ketiga batal. Fasid dan batal satu makna, dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak menerima, tidak menerima ibadat kita ataupun sesuatu perkara yang kita lakukan, ataupun dipanggil tak terpakai. Makna apa tak terpakai? Tidak dianggap. Tak menerima dengan maksud bahasa lain dipanggil tidak dikira di sisi Allah Ta'ala kita melakukan ibadat. Baik, sama makna, tetapi beza dia adalah nisbah mengikut situasi. Kalau batal di awal okey, di tengah-tengah ibadat kita melakukan perkara yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, kita panggil solat kita batal. Kalaulah kita nak panggil tak sah, di awal lagi takbir Allahu Akbar dalam keadaan ditolak, direject, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka penggunaan istilah yang tepat kita panggil tak sah. Baik, settle 3 istilah. Masuk istilah yang baru. Intro baru tuan-tuan. Intro ni kita tak masuk lagi topik utama dia. Topik utama dia kitabus solat, tajuk solat. Ini antara special kitab kita ini. Dia bawa balik, recall back balik, dia back to basic balik, benda-benda asas supaya memantapkan kepahaman kita. Syarat, adapun syarat maka iaitu 2. Pertamanya, syarat bagi hukum yang 5 yang tersebut. Yang ni tuan-puan tak berapa nak clear pun okey, sebab dia agak ni extra sedikit. Dia panggil syarat ni dia panggil hukum wadai. Hukum wadai dia ada hukum 5. Kemudian hukum 5 tu pula dia ada tambahan. Hukum 5 wajib, sunat, haram, haruh, makruh. Tu dia panggil hukum syarak. Bahasa nama lain, dia ada nama lain, dia panggil hukum 5, bukan tajwid. Hukum 5 dalam syarak ini nama panggilan merujuk kepada hukum syarak. Kalau tuan-tuan kita sebut hukum syarak, dia merujuk kepada 5, wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Ataupun kita tak nak guna hukum syarak, kita boleh guna hukum 5, tapi bukan dalam tajwid. Hukum 5 dalam syarak. Hukum 5 ni tuan-tuan, hukum syarak ni dia ada pula tambahan, iaitu dia panggil hukum wadai, ataupun dia panggil, dia ada setiap satu-satu hukum tu wajib, dia ada syarat.
syarat wajib, mani' yang wajib, ini dia ada tambahan. Adapun syarat maka iaitu dua, iaitu terbahagi kepada dua syarat. Pertamanya, syarat bagi hukum yang 5 yang tersebut. Hukum yang 5, iaitu syarat bagi wajib, ataupun syarat bagi sunat, syarat bagi makruh, syarat bagi haram. Haram ada syarat dia, makruh ada syarat dia, wajib ada syarat dia, sunat ada syarat dia. Dan keduanya daripada dua syarat, syarat sah. Jadi kesimpulan tuan ini asas jugalah. Syarat ini dalam mana-mana topik dalam ibadat dia akan ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sunat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib solat dan ada syarat sah solat. Itu beza asas. Keduanya syarat sahnya ibadat. Ini syarat untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima. Maka makna syarat itu, ini syarat wajib dan syarat sah. Tengok syarat wajib dulu tuan-tuan. Syarat wajib solat kita akan belajar. Syarat wajib solat ada 5, syarat sah solat ada 9. Ini tak samalah. Dalam kitab kita ada 9, dalam kitab lain ada 5, tak sama. Kitab kita dia agak detail, dia ada 9 syarat wajib. Makna syarat wajib ni tuan-tuan, apabila kita dapat syarat ini, dapat salah satu daripada syarat wajib menyebabkan kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan sembahyang. Itu dipanggil syarat wajib. Tapi bukan bermakna apabila kita dapat syarat wajib, kita dah diwajibkan solat. Bukan bermakna kita terus auto boleh solat tanpa mengambil kira terma dan syarat yang lain. Tanpa kita mengambil kira apa dia punya terma dan syarat untuk Allah terima solat kita. Sebab tu ada dua syarat. Syarat wajib dengan makna apa? Dengan makna apabila kita dapat syarat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, bermakna kita wajib mendirikan sembahyang. Dan nak mendirikan sembahyang pula dia ada tata cara, tata kelola yang kita panggil apa? Kita panggil, Allah listkan beberapa syarat untuk Allah terima. Jadi syarat untuk Allah terima itu tuan-tuan, bahasa ilmiahnya dipanggil syarat sah. Tadi sah kita tahu, sah Allah Ta'ala terima. Dia ada beberapa, dia panggil term yang kita kena follow supaya Allah terima. Maka terma itulah yang dalam bahasa akademiknya kita panggil syarat sah. Bahasa kita dia panggil terma dan syarat untuk Allah terima solat kita. Ada berapa? Ada 9. Itu umum saja tuan-puan. Apabila kita masuk makna dia ni agak pening lah makna dia, tapi kita dah beritahu umum. Makna dia ni untuk yang ekstra saja. Apa makna syarat? Makna syarat itu barang perkara. Kitab Jawi ni tuan-tuan jangan bimbang, akan bertemu barang. Semua dia kira barang. Barang ni min siaril umum, dia terjemah daripada barang ataupun perkara. Jadi ini istilah kita lah, istilah kita. Barang yang lazim tu mesti. Barang yang mesti daripada tiada ada syarat. Tetap dah, lazim dengan tetap. Auto, tetap. Mesti. Tetap. Tiada syarat oleh tiada masyru'. Kalau tak ada syarat, masyru' tidak ada. Ini antara istilah fiqh tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi ni agak ekstra sedikit penggunaan istilah dia. Dia beberapa istilah basic di dalam fiqh, gaya bahasa. Ini gaya bahasa dia. Gaya bahasa dia ataupun tata bahasa dia. Dia ada syarat, dia ada masyru', dia ada qaid, dia ada muqayyad, dia ada apa nama ini, apa lagi? Syarat, masyru', qaid, muqayyad. Itu asal. Syarat, masyru', qaid, muqayyad. Baik, apa syarat ni dan apa masyru'? Masyru' ni tuan-puan, benda. Dia masyru' ini
kena kepada benda yang Allah perintah laksanakan. Syarat tu kena pada terma untuk Allah terima ibadat kita. Ibadat itu dia panggil masyru'. Contoh macam mana tuan-puan, masyru' ni benda yang Allah syarat, benda yang Allah perintah. Apa dia benda yang Allah perintah? Solat. Maka solat itu dipanggil benda ataupun ibadat yang Allah perintah. Maka benda yang Allah perintah itu dipanggil bahasa akademiknya masyrutun, benda yang Allah syaratkan untuk kita laksanakan. Apabila ada benda yang Allah perintah, mesti ada peraturan, mesti ada terma yang Allah listkan supaya dia terima ibadat yang macam mana yang dia terima. Maka dia listkan peraturan yang dia nak terima itu, dia nak peraturan yang perlu kita buat supaya dia sah, supaya dia terima, maka itu dipanggil syarat. List itu syarat, benda itu ibadat. Baik, kalaulah di sini dia kata apa? Makna syarat itu barang perkara yang mesti tiada syarat. Kalau syarat tidak ada, tak termasuk dalam mana-mana list syarat, maka tak perlu, dia tidak akan ada benda, tidak perlu buat benda yang Allah Ta'ala perintah. Ni tetap benda ni. Mana contoh tuan-puan? Masyru' dia ni solat. Allah Ta'ala perintah arah kepada kita supaya mendirikan, melakukan solat. Solat itu ibadat yang diperintah supaya kita buat, ataupun kita panggil masyru'. Baik, apa dia punya syarat untuk Allah Ta'ala, syarat wajib untuk bagi orang panggil apa, ciri-ciri orang yang macam mana yang Allah perintah? Antaranya lah orang yang akil, orang yang balik. Orang yang akil, orang yang balik. Kalaulah dia belum balik, maka tak wajib benda yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Allah perintah ada benda, solat ni Allah perintah, dan Allah juga menetapkan panduan siapa yang dia diwajibkan. Dia menetapkan orang yang diwajibkan ini, pertamanya ialah orang yang dah sampai umur yang balik. Ini orang yang diwajibkan untuk mendirikan sembahyang. Maknanya mendirikan sembahyang itu masyru', benda yang diperintah, dan dia ada syarat. Syarat apa? Ciri-ciri orang yang wajib. Siapa yang orang wajib melakukan arahan Allah? Pertamanya ialah orang yang balik sampai umur. Kalaulah dia masih belum sampai umur, maksud dia tuan-puan auto, dia tak akan ada perintah. Itu dia panggil perkara yang tetap, yang mesti tidak ada syarat. Tetap dah, kalau dia tak balik, tidak ada masyru'. Kalau dia tak balik, tetap dia tiada ada masyru'. Tidak ada masyru', benda yang disyarat, benda yang diperintah, tu masyru'. Asal mana masyru' ni? Benda yang disyarat. Apa dia benda disyarat? Benda yang diperintah. Apa dia benda diperintah? Sembahyang. Kalaulah tak balik, tak akan ada sembahyang atas dia. Itu tetap dah. Itu syarat wajib ni tuan-puan, dia nak cerita. Dan tiada lazim. Dia sebalik tuan-puan. Dan tiada lazim. Tiada lazim ni tak semesti, tak tetap. Kalau tadi tetap, kalaulah dia ni tak dapat syarat wajib, maksudnya tak balik, tetap dah tak wajib sembahyang. Maksudnya tidak akan ada perintah atas dia. Kenapa? Kerana dia tak capai ataupun tak termasuk dalam ciri orang yang diwajibkan sembahyang. Itu dia panggil syarat wajib. Tiada lazim, tiada tetap, tak mesti daripada ada syarat oleh ada masyru'. Sebaliknya pula, tak semestinya apabila dia ada syarat terus auto wajib sembahyang, tak. Ini dia sebaliknya. Kalau tak, dia tetap dah. Kalaulah dia tak capai syarat wajib, tak balik, tak akil, mana gila, tetap dah dia tak perlu sembahyang. Dan satu lagi, dia combine dua ni. Satu lagi,
Tak semesti, tak tetap, bukan mana tetap macam tadi. Kalau ada syarat auto terus ada masyru', tak tetap. Maksud macam mana? Kalau dia balik macam kita dah balik. Kalau kita ni dah balik, bukan bermakna auto terus wajib sembahyang. Tidak. Kenapa? Kerana syarat wajib ni dia banyak. Dia nak ceritanya, itu makna syarat wajib. Kenapa? Kerana kena jaga. Nak sembahyang ini kita, dah balik, makna dah wajib sembahyang. Tetapi bukan bermakna apabila balik saja kita terus kena solat. Tidak. Kena jaga beberapa syarat lain. Apa dia? Kena masuk waktu, kena tunggu masuk waktu, kena cari kiblat, arah kiblat. Itu dipanggil syarat wajib. Kena suci haid dan nifas. Itu dipanggil kaedah syarat wajib. Seperti ini contoh tuan, kita baca cepat kerana seperti ini kita dah bagi contoh. Seperti sembahyang itu syarat wajibnya akil balik, maka lazim tetap tidak akil balik itu, yakni tak sampai balik lagi, tak sampai umur lagi, tak wajib sembahyang. Tetap dah, apabila tak sampai umur, auto tidak ada sembahyang atas dia, tidak ada kewajipan sembahyang atas dia. Dan tiada lazim, tak semestinya ada akil balik itu. Tak mestinya apabila dia balik, dia sampai umur, dia tak gila, maka lazim wajib sembahyang. Bukan bermakna apabila dia balik saja wajib sembahyang, bukan auto, bukan wajib. Kenapa? Kerana dia mesti patuh beberapa ciri-ciri lain, syarat-syarat lain. Kena jaga badan, kena suci haid nifas. Itu antara syarat-syarat lain. Wajib sembahyang seperti belum masuk waktu. Kalau tak masuk waktu lagi, bermakna dia tak wajib, tak auto wajib. Baik, settle tuan, syarat wajib. Adapun syarat sah itu, pertama itu syarat, makna syarat itu dia merujuk pada syarat wajib. Adapun syarat sah itu, barang yang terhenti sah sembahyang itu atas ada suci daripada najis dan hadas dan lainnya. Baik, apa makna syarat sah? Syarat sah ni tuan-puan, ini antara topik yang agak penting tuan-puan, bukan agaklah, memang penting. Dia panggil syarat sah ini, dia ada dua. Pertama, syarat sah sebelum sembahyang. Yang kedua, syarat sah dalam sembahyang. Syarat sah sebelum sembahyang kita akan bincang, ada 9 terma dia. 9. Syarat sah dalam sembahyang dia banyak. Syarat sah dalam sembahyang dia banyak, iaitu merujuk kepada rukun 13. Rukun 13 dia ada syarat sah setiap rukun. Takbir ada 21 syarat. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, bagi salam, semua dipanggil syarat sah melaksanakan setiap rukun. Itu dia panggil syarat sah dalam sembahyang. Syarat sah sebelum sembahyang, syarat sah dalam sembahyang. Cuma poin yang tuan-puan, poin penting yang kita nak tahu hari ini, apa dia syarat sah? Itu saja. Musannif nak bagi tahu kepada kita istilah basic yang kita nak tahu sebelum kita masuk tajuk. Kita tahu apa syarat wajib, apa syarat sah. Kalau syarat wajib tadi, perkara, dia merujuk kepada perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, supaya apa? Supaya kita ni melaksanakan ibadat. Apabila kita dapat syarat ini, bermakna wajib kita sembahyang, wajib kita mendirikan sembahyang. Itu syarat wajib. Tetapi syarat sah ini apa? Syarat sah ini dia merujuk kepada perkara yang ditetapkan, yang dilist, yang disenaraikan oleh Allah Ta'ala untuk Allah terima. Mudah. Syarat wajib ini syarat ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk Allah terima sembahyang kita. Apa syarat dia? Itu dia ada syarat sebelum, syarat dalam solat. Syarat sebelum biasa kita jaga, tapi ramai tuan-puan terkadang terlepas pandang, kita tak jaga syarat dalam sembahyang.
kualiti kita, kualiti sembahyang kita ini, pahala tuan-puan, pahala ini kita sebut tadi, kita bincang soal pahala ini apabila kita dah berada pada level kedua. Apa dia level kedua? Iaitu level husulu thawabun. Kalau level pertama, level asas, pastikan perbuatan kita, perkataan kita dalam sembahyang menepati dengan syarat sah. Apa dia syarat sah? Syarat untuk Allah terima ibadat kita. Pahalanya tidak ada. Tapi kita naik satu level lagi, iaitu kita nak jaga syarat supaya Allah Ta'ala berikan pahala kepada kita. Ada pahala, dan pahala itulah yang kita nak tahu ranking dia, supaya kita nak target ranking pahala yang tertinggi. Inilah saya sebut selalu tuan-puan, formula dia. Ibadat kita ini Allah Ta'ala akan bagi pahala berdasarkan kepada penguasaan ilmu kita. Level ibadat kita, level pahala ibadat kita ataupun level kualiti ibadat kita berdasarkan level ilmu yang kita tahu. Sebab tu kita kena fokus terutamanya dalam solat. Syarat sah dalam solat kita akan bincang satu persatu, sebab kita nak target pahala yang afdal. Bermula dengan tindakan pertama lagi, takbir. Kita dah nak kejar takbir ni tuan-puan, kita nak kejar pahala yang afdal. Dia ada takbir syarat wajib, takbir Allahu Akbar yang wajibnya, yang sunat dan yang afdal. Yang sunatnya, apa perbuatan yang sunat ketika takbir, ada perbuatan afdal ketika takbir. Itu kita akan bincang semua tuan-puan. Sebab itulah barulah sembahyang kita ni kualiti, dengan pahalanya sangat bagus. Dan pahala itu Allah akan jelmakan ketika mana kita berada di alam barzakh. Kita boleh tengok rupa pahala solat kita, cantik tak cantik berdasarkan kita buat sekarang ini. Baik, tuan-tuan, itu kesimpulan. Walaupun nampak agak complicated sedikit makna dia kan, makna dia agak complicated sedikit bagi orang yang dah biasa, okeylah. Tapi orang yang baru-baru dengar agak nampak complicated sedikit, tak apa. Tapi rumus itu paling penting. Rumus yang penting ni ialah syarat wajib apa dia, syarat sah apa dia. Syarat sah ini merujuk kepada perkara yang Allah akan terima. Baik, settle. Terus kita masuk tuan-puan, kita akan break. Pukul berapa kita break? 10.30 kan? 10.30. Okey, kita break 10.30 tuan-puan. Sekarang ni 9.55. Baik. Kita terus ke istilah seterusnya tuan-puan. Imamum. Ini juga istilah yang agak popular sekarang ini tuan-puan. Walahanya di hukum bermazhab ini tidak lagi timbul sepatutnya, kerana dia telah dibereskan ratusan tahun, tetapi mutakhir ini dicetuskan jadi satu polemik di kalangan masyarakat. Adakah kita wajib bermazhab? Sepatutnya benda ni tidak lagi timbul kerana dia ada dalam kitab-kitab fiqh, tapi oleh kerana kita meninggalkan kitab fiqh, kesan implikasi sangat besar sehingga kita orang panggil benda yang telah jelas dimodulkan oleh para ulama, sehingga timbul balik adakah kita wajib ikut mazhab. Timbul balik perdebatan, adakah wajib, adakah boleh kita ikut mazhab selain daripada 4? Boleh tak kita ikut mazhab Wahabi? Boleh tak kita ikut mazhab Syekh Ibn Taimiyah? Boleh tak kita ikut mazhab Ibn Abbas? Boleh tak kita ikut mazhab Ibn Aisyah radhiyallahu anha? Walau benda ini telah settle ratusan tahun sebelum zaman Imam Nawawi lagi. Tapi oleh kerana kita meninggalkan kesan, meninggalkan kitab-kitab fiqh tuan-puan, menyebabkan masyarakat berada dalam zaman kegelapan balik. Zaman gelap balik. Sebab itulah tuan pengarang ini ataupun tuan guru kita ini nak menjawab isu-isu semasa zaman hidup dia. Walaupun isu ini telah dibereskan, tapi dia cuba rungkai balik untuk menjernihkan kepahaman masyarakat semasa berkaitan dengan hukum bermazhab. Baik, nak tahu tuan-puan boleh ataupun tidak ikut mazhab Ibn Taimiyah, ikut mazhab Wahabi ataupun ikut mazhab Ibn Abbas, maka inilah jawapan dia. Imamun.
Iman ni bukan iman tu iman kita. Ni imam ni tuan-puan, dia ada iman mazhab. Dan erti imam ni dipanggil al-muqtadabih, orang yang diikut. Orang yang diikut tu dipanggil imam. Orang yang diikut akan pendapat, maknanya pendapat, pandangan menjadi ikutan seluruh umat Islam, maka itu dipanggil imam. Dan erti imam di sini dengan makna pada kata musannif, di sini ni ma zahaba ilaihi imam, merujuk kepada imam, itu orang yang diikuti pendapat dan juga hukum yang dikeluarkan olehnya. Ialah orang yang kita ikut akan dia akan imam. Ikut itu pada ni nisbah tu pana. Ikut itu nisbah mana? Nisbah perkataannya, perkataan imam pada hukum-hukum syarak yang tersebut. Baik. Hukum taklid mazhab. Hukum taklid mazhab. Baik, apa hukum kita ikut mazhab? 4. Salah satu daripada 4. Apa hukum kita mengikut, kita taklid ikut tuan-puan, ni ikut, dia panggil taklid, ikut mana-mana satu daripada 4. Wajib kita kena ikut mana-mana satu daripada 4 channel ini, kerana channel inilah yang terus bersambung kepada networking dia, rangkaian dia sambung kepada Nabi. Ini penting. Kenapa kena ikut salah satu daripada 4? Sebab rangkaian 4 ini saja yang ditinggalkan, yang ditinggalkan yang akhir zaman. Kalau dulu banyak, sangat banyak dulu. Sebelum daripada zaman Imam Syafi'i tuan-puan, sezaman dengan Imam Syafi'i pun sangat ramai orang yang boleh diikut. Mereka ini, ilmu mereka ini rangkaian sampai kepada Nabi sangat ramai ketika dulu. Tetapi akhirnya hanyalah tinggal 4 sahaja. 4 sahaja yang diakui oleh seluruh ulama. Diakui oleh seluruh. Kalau ada yang tidak diakui, itu tidak menjadi muktabar. Sebab tu yang muktabar, yang terpakai, yang dikira hanya 4 sahaja. Hukum taklid mazhab. Serta tuan-puan, iman, saya ulang sekali lagi tuan-puan, apabila kita sebut iman mazhab, iman ni dia merujuk kepada, memang iman ni dia merujuk pada individu. Individu apa? Individu yang kita follow dia punya pendapat dia, pandangan dia berkaitan dengan hukum syarak. Contoh, kita kata iman mazhab Syafi'i. Ada 3 istilah. Imam mazhab Syafi'i. 3 istilah tuan-puan. Imam merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada individu yang kita follow apa? Follow pendapat yang dikeluarkan oleh individu ini berkaitan dengan hukum wajib. Individu ini mengeluarkan hukum wajib, kita follow. Kita bukan pandai mengeluarkan hukum wajib. Kita tak pandai keluar hukum wajib, tak pandai keluar sunnah, tak pandai keluar afdal, tak pandai keluar apa nama ini paling afdal dia ada paling afdal, tak pandai. Maka kita just follow saja individu ini, maka itu dipanggil, bahasa lain dipanggil imam. Statusnya iman, orang yang kita follow. Baik, mazhab itu apa dia? Mazhab itu dia merujuk kepada ma zahaba ilaihi imam, merujuk kepada pendapat. Kita rangkumkan, jadilah kita rangkumkan ketiga istilah ini: imam, mazhab, Syafi'i. Apa dia makna dia? Imam merujuk pada individu, mazhab merujuk kepada pendapat, hukum. Mazhab tu hukum yang dikeluarkan oleh individu. Syafi'i nama dia, gelaran dia. Maksud dia bahasa lain tuan-puan, imam, mazhab, Syafi'i merujuk kepada apa? Merujuk kepada orang. Imam tu orang, ataupun individu. Syafi'i tadi nama dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada orang yang kita ikut. Apa yang kita ikut? Mazhab, ini pendapat.
Mazhab tu pendapat berkaitan dengan hukum. Apabila sebut hukum 5: wajib, sunat, haram, harum, makruh. Syafi'i itu gelaran dia. Iman yang kita ikut ni gelaran dia ialah Syafi'i. Iman yang kita ikut. Apa yang kita ikut? Mazhab. Apa yang mazhab? Pandangan, pendapat. Pendapat apa? Pendapat berkaitan dengan hukum yang ditarjih, yang dikeluarkan oleh Syafi'i. Settle tuan-tuan. Baik. Kita nak tahu pula sekarang ni, kita dah tahu apa dia imam, apa dia mazhab, apa dia Syafi'i. Kita nak tahu pula hukum ikut. Adakah tak wajib ikut mazhab Syafi'i? Ataupun satu daripada 4 ni? Jawab dia tuan-puan, wajib. Zaman kita wajib mengikut salah satu daripada 4. Kenapa wajib? Kerana zaman kita sekarang ini, selepas matinya Imam Ahmad bin Hanbal, zaman kita tidak ada lagi orang yang muncul, walaupun dia ada 10 PhD sekalipun tuan-puan, dia tak mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis tanpa rujuk mana-mana ulama. Tetapi mereka 4 ini tuan-puan, kebolehan, kepakaran, keupayaan mereka memahami nas Quran dan nas hadis secara individu tanpa refer kepada orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-puan, dia belajar dengan gurunya iaitu Imam Syafi'i, tetapi dia faham, boleh keluarkan hukum sendiri dengan level zone tanpa mengikut guru dia, tanpa mengikut pendapat guru dia. Guru dia ialah Imam Syafi'i. Sebab itulah Imam Syafi'i mengharamkan murid dia Imam Ahmad daripada follow pendapat dia, buat pendapat sendiri berdasarkan mereka faham Quran. Mereka ijtihad memahami Quran. Jadi kalau mereka faham Quran ini tuan-puan, kalau ijtihad ini dia zon, dia bukan yakin, dia panggil level zon. Mereka mengeluarkan ijtihad ini akan dapat 2 pahala. Kalaulah tepat apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, mereka akan dapat 2 pahala. Kalau tak tepat, akan dapat 1 pahala. Ini level mereka. Tetapi kalau kita tak faham tuan-puan status sebenar, menyebabkan orang muncul hari ini, dia juga cuba untuk memahami hadis dan Quran secara kepahaman mereka. Ini bahaya tuan-puan, bahaya. Kita kena follow je para ulama 4 ini. Dan telah ijma'. Ijma'. Inilah jawapan kalau orang tanya tuan-puan, adakah wajib ikut mana salah satu daripada 4? Inilah jawapan dia. Dan telah ijma' ulama, manusia sekarang ini sepakat tuan-puan, seluruh ulama, pergilah ulama negara mana tu ijma', mereka tak bermesyuarah. Kita ni tuan-puan apabila sebut ijma' ulama, ingatkan mereka meeting sekali. Seluruh negara di dunia ini dia ada ulama-ulama besar mereka. Mereka duduk sekali, mereka bincang untuk mengeluarkan hukum. Tidak, bukan itu. Mana ijma' ni tuan-puan, mereka ini seia sekata tanpa mereka bertemu. Pergilah negara mana, pergilah tempat mana, jawapan yang sama. Tu dia panggil ijma' ulama, seluruh ulama di dunia. Negara ni pun tanya jawapan sama, dia akan jawab. Negara ni pun tanya ulama, dia akan jawab sama. Itu dia panggil ijma' ulama seluruh. Mereka tak pernah bertemu. Dan telah sepakat, seia sekata ulama manusia sekarang ini, yakni manusia sekarang ini ni, mana dia? Yang kemudian, yang kata sekarang ini ke adakah zaman kita? Bukan. Yakni mula daripada selepas daripada mazahib yang 4. Bukan zaman kita. Selepas daripada mazhab Imam 4, selepas daripada matinya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni meninggal tuan-puan, maka mula daripada tempoh itulah sampai hari ini wajib kita ikut salah satu daripada 4 mazhab ini. Yakni yang kemudian mula selepas daripada mazahib yang 4. Mazhab ini plural tuan-puan, jamak daripada mazhab. Akan wajib niat, ini hukum. Wajib niat taklif, yakni ikut
mana-mana satu mazahib yang 4. Sekurang-kurangnya 1 kali seumur hidup. Bukan setiap kali kita nak solat tuan-puan, bukan. Sekejap lagi nak solat, terlintas di hati, aku taklid ikut pendapat solat ini, pendapat ataupun ikut hukum menurut Imam Syafi'i. Tak, seumur hidup sekali je lah. Macam kita ni, sebabnya kita ni balik dulu tak terlintas pun Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia orang panggil apa tu, keturunan. Keturunan kita, DNA kita memang DNA Syafi'i daripada tok nek kita lagi. Tok nek kita terima Islam terus mazhab Syafi'i. Sebab orang yang bawa Islam kepada kita dulunya tuan-puan, orang yang mengislamkan tanah Melayu ini, tokoh dia daripada Yaman, dan Yaman itu ialah mazhab Syafi'i. Ni khilaf lah, ada kata tokoh yang sampai di tanah Melayu, yang nama dia ialah Syekh Habib Abdullah Al-Yamani. Sebab tu dia hampir, orang Yaman ni tuan-puan, dia hampir dengan Nusantara, hampir dengan Malaysia. Sebab tokoh yang pertama mengislamkan orang Melayu di tanah Melayu ini ialah Syekh Abdullah Al-Yamani. Adalah riwayat setengah-setengah riwayat kata bukan Syekh Abdullah, nama lain. Tokoh yang pertama. Sebab itulah kalau tengok cara hidup sama dengan orang Yaman. Tengok bergaya pakaian kita, perangai, dia lebih kurang budaya sama dengan orang Yaman. Orang Arab Yaman, dia Arab Yaman macam kita juga, Melayu, kecil-kecil tak besar, tak macam Arab Mesir. Arab Mesir dia besar, Arab Yaman dia kecil macam kita, kulit pun lebih kurang macam kita, cuma hidung tak sama. Dia hidung tinggi, kita tak berapa nak tinggi sangat. Kulit lebih kurang sama, pakaian sama. Tuan-tuan pergi Yaman tu, belah-belah yang kampung tu, macam kita juga. Cuma bezanya pakaian saja. Dia jubah, dia datang jubah di tanah Melayu tak sesuai jubah, dia potong separuh, jadilah baju Melayu. Sebab Melayu ni tak sesuai jubah, sebab iklim dia tak sama dengan Yaman. Hujan panjang, nak heret ni payah, dia potong lah, potong separuh, kerat separuh, jadilah orang Melayu, baju Melayu. Itu sejarah baju Melayu, kata tunggu saya lah, kata tunggu cicik ni, itulah dia sejarah baju Melayu. Tengkolok tu jangan tanya, tu kesan sejarah apa Melaka pula tu. Jadi serban apa semua daripada Yaman, cumanya Yaman tu serban besar, lain tu. Kita serban biasa-biasa aja. Baik, sikit lagi tuan-puan, ada lebih, kita break 10.30. Wajib niat taklid ikut mana-mana satu mazhab. Kata silap kat tuan-puan, saya dah cerita tuan-puan benda-benda basic ni. Kalau tak sama ada kat sini atau tempat lain, dia ada beberapa benda kita balik kita kena niat. Ini recall balik. Kalau kita tak niat dulu, kena niat lah, kena niat sekarang lah. Pertamanya, macam mazhab ni okey, sebab kita keturunan, tapi kita kena niat sekali walaupun keturunan. Sunat kita niat sekali taklid mazhab Syafi'i. Satu lagi tuan-puan, hak wajib bukan sunat, wajibnya kita azam. Kalau tak azam, berdosa. Apabila balik saja, wajib azam. Kalau tak azam, berdosa dengan sebab tak azam. Ni ada kitab Bajuri Ibn Qasim, dan ada juga ada kitab kita ni, kita akan bincang. Dia panggil azam amun. Azam ni tekad, cita-cita hati ataupun tekad kita ada dua. Pertama, azam khas, setiap kali masuk waktu wajib azam. Masuk waktu azam, dia panggil apa? Fa yajibu alaina bidukhulil waqtu ahadu amrayni, immal fi'lu awil azmu. Apabila masuk saja waktu sembahyang, maka kita mesti buat satu daripada dua perkara. Satunya immal fi'lu awil azm. Immal fi'lu sama ada kita terus nak solat, orang azan sekejap lagi tuan-puan, azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar, kita terus ambil wudu, terus main sunat, tak perlu azan. Awil azmu, ataupun tak nak buat, kita nak buat setengah jam, kita tengah driving ataupun tengah ada kerja, maknanya setengah jam lagi aku akan buat. Kalau tak nak buat segera tuan-puan, wajib bukan sunat. Siapa tak buat haram.
fayajibu alaina bidukhulil waqti ahadu amrayni immal fi'lu awil azmu. Ini fayajibu, bukan sunat. Wajib ke atas kita apabila masuk waktu dia buat satu daripada dua benda. Dia panggil apa tuan? Azam khas. Azam ada dua, azam am, azam umum, tekad umum. Yang kedua azam khas, iaitu azam khusus tertentu setiap kali masuk waktu solat. Apa dia kita buat tuan-tuan? Masuk waktu solat, kalau kita nak buat segera tak perlu azam. Tetapi kalau kita nak tangguh, wajib kita azam. Apa azam dia? Aku akan solat zuhur dalam waktu. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, azam ini terlintas di hati orang. Orang azam je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terlintas di hati, aku akan mendirikan sembahyang dalam waktu. Letaklah pukul berapa tak haram, cuma tak dapat afdal. Tuan-tuan biasa dengar tak satu statement, siapa sembahyang akhir waktu haram. Ini dia terkeliru tuan-tuan dengan azam khas. Apabila dia azam, dia tak haram letak waktu mana, akhir waktu tak haram, cuma tak dapat pahala afdal. Inilah tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengar orang tua-tua kita kata siapa yang sembahyang di akhir waktu haram, sembahyang pukul 4 suku zuhur, 4.37 tuan-tuan dah asar, kita sembahyang 4.30, ataupun kita sembahyang 4.30, ataupun kita sembahyang 4.35, kan 4.37 contoh. 4.37 kita tahu dah, aku ni 2 minit aja peruntukan 4 rakaat aku boleh buat dah 2 minit express. Dia kata aku ni sembahyang cekap, memang pakar bab sembahyang, aku boleh habiskan 4 rakaat dalam masa 2 minit. Betul-betul tepat. Salam saja masuk waktu asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam belah kanan wajib. Apa azan asar? Ini dia kata cekap ni. Adakah haram? Tak haram. Sekiranya dia azam di awal waktu, cuma dia tak akan dapat pahala afdal di awal waktu. Dia tak akan dapat. Dia hanya lepas tuntutan, tanggungjawab dia mendirikan sembahyang. Tetapi tuan-tuan biasa dengar haram siapa meletakkan sembahyang di akhir waktu. Ini ada 2 pentafsiran yang kita akan belajar. Masa akhir waktu itu dia meletakkan sembahyang separuh dalam waktu, separuh di luar waktu. Itu makna akhir waktu. Salam pertama itu dah orang azam dah. 2 rakaat dalam waktu zuhur, 2 rakaat dalam waktu asar, maknanya haram. Dia meletakkan akhir waktu dengan makna 2 rakaat separuh di luar. Itu haram tanpa sebab. Yang keduanya maksud meletakkan haram, meletakkan sembahyang di akhir waktu, maksudnya ada kaitan dengan syarat azam. Orang yang tidak azam solat tuan-tuan di awal waktu, dia sembahyang delay, haram. Bukan akhir, pertengahan waktu, akhir tengah waktu, suku waktu, akhir waktu, tetap haram. Kenapa haram? Haram kerana tak azam. Ini penting tuan-tuan. Sebab itulah kita latih kerana kita perlukan latihan. Azam saja latih, aku akan solat dalam waktu. Letaklah waktu bila pun, tak haram. Cuma tak dapat pahala afdal. Baik, settle tuan-tuan. Itu beberapa perkara yang asas. Ini berkaitan dengan taklif. Taklif itu tuan-tuan, mana-mana satu mazhab yang 4 nisbah dia di mana? Pada ibadat, 4 ibadat, dan muamalat, dan munakahat, dan janayat. Muamalat kita nak buat mazhab mana? Munakahat kita nak mazhab mana? Dan janayat. Sifat ibadat. Ibadat, muamalah, munakahat dan jenayah yang kita nak follow ni, pendapat ni yang diakui sahnya oleh mazhab yang diikut. Ni syarat dia. Jangan kita ambil pendapat yang tidak diiktiraf pendapat itu diterima, tapi kita follow juga, itu tidak sah. Yang diakui, yang diiktiraf sah, yang diterima oleh mazhab yang diikutnya. Mana mazhab diikut tu? Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Baik. Sikit lagi tuan-tuan, kita nak tengok tempat berhenti dia. Ini masuk dalil dalil taklid.
Dia ada dalil tuan-puan. Dia kata wajib ni dia ada dalil dua, dalil hadis dan juga dalil daripada ayat Quran. Baik, situ tuan-puan, insya-Allah dalil ini wajib taklid ulama. Oleh kerana dia dah stop noktah tu, cantik kita berhenti situ. Dalil ni kita akan sambung minggu keempat ni. Saya akan buat, sebelum kita nak break ni, saya akan buat rumusan berkaitan dengan hukum taklid mazhab ni tuan-puan, supaya kita nak clearkan fahaman kita. Sebab ada orang tuan-puan, ada orang dia pilih pandangan dan pendapat yang mudah untuk dia ikut. Dia asalkan ada pandangan mazhab, dia tanpa dia filter ataupun tanpa dia tapis terlebih dahulu, pandangan itu adakah diakui sah di sisi mazhab mereka. Kita nak ikut ni tuan-puan, kalau mazhab kita Syafi'i okey, muktamad pun boleh ikut, dhaif pun boleh ikut. Tetapi kalau kita nak transfer kepada mazhab lain, nak pindah mazhab lain, kita hanya boleh ikut pandangan muktamad sahaja dalam mazhab lain. Maksud lain itu tiga tuan-puan, Hanafi, Maliki dan juga Ahmad bin Hanbal. Adapun selain daripada itu tidak sah diikut. Tidak sah diikut. Walaupun dia mazhab. Contoh mazhab Aisyah. Ya, Aisyah ini dia ada mazhab dia. Mazhab ni tu pandangan, pendapat. Yang boleh diikut. Itu makna mazhab. Mazhab ni pandangan, pendapat, berkaitan dengan hukum yang dikeluarkan oleh Aisyah, boleh diikut. Tetapi hari ini tidak lagi boleh diikut. Kenapa? Kerana dia tidak ada dia panggil tadwin. Tidak ada mana-mana pengemban mazhab Aisyah yang mengembangkan pendapat pandangan dia, membukukan untuk menjaga panggil apa ni, menjaga pandangan pendapat yang dikeluarkan oleh Aisyah. Tidak ada. Maka kita tidak boleh ikut. Walaupun kita bertemu dengan kitab sangat banyak tuan-puan, kalau kita baca kitab besar, ada pandangan Aisyahnya begini, pandangan Ibnu Abbasnya begini, mazhab Ibnu Abbasnya begini, itu kita tidak boleh ikut sembrono. Melainkan pandangan Ibnu Abbas dikeluarkan oleh pandangan ulama kita, imam kita, Imam Syafi'i, boleh. Kan Imam Syafi'i yang mentarjihkan pandangan Ibnu Abbas, baru boleh. Tapi kalau semata-mata pandang Ibnu Abbas, walaupun kita kata Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi, seorang tokoh yang besar dalam tafsir, takkan tak boleh ikut. Boleh ikut sekiranya dikeluarkan oleh imam kita, ditarjihkan oleh imam kita, dan difilterkan oleh imam kita. Tapi kalau kita direct nak ambil, tak boleh. Mana tuan-puan biasanya orang ikut. Kalau tuan-puan belajar kitab Matlaq, ini tempat yang agak perlukan dhabit, perlukan catatan. Kitab Fathul Wahhab, kitab Matlaq, ada dalam kitab Syarqawi disebut pendapat Ibnu Abbas sah korban walaupun dengan seekor ayam jantan sekalipun. Sebab itulah tuan-puan, ada orang yang tak mampu korban kambing, unta, lembu, maka dia terpaksa juga oleh kerana dia kata besarnya fadilat korban ini, menumpahkan darah walaupun seekor ayam. Tuan-puan biasa, kalaulah tuan-puan biasa tengok ada orang yang sembelih ayam jantan hari raya korban, dia ambil pendapat Ibnu Abbas, dia nak bagi tumpah darah saja. Sebab ada pandangan di dalam kitab Fathul Wahhab, ada pandangan dalam kitab Mata'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, disebut juga di dalam kitab Syarqawi ala Tahrir Syekh Zakaria Al-Ansari yang mengatakan boleh sah korban menggunakan dengan seekor ayam jantan. Jawab dia tuan-puan, inilah yang kita sebut kena filter dengan pandangan Imam Malik, Imam kita Syafi'i. Jawab dia tak sah pandangan Imam Syafi'i korban dengan seekor ayam jantan, tak boleh. Walaupun pandangan Ibnu Abbas mengatakan sah. Kenapa? Kerana kita tidak ada riwayat syarat-syarat sah sembelih ataupun berkorban dengan ayam jantan. Tidak ada syarat sah sampai kepada kita. Itu maksud pengembangan mazhab.
orang yang menjaga mazhab, mentadwinkan, merekod, mencatat buku-buku, kitab-kitab. Tidak ada. Yang ada adalah mazhab kita. Syarat sah korban ada. Syarat sah binatang korban ada. Itu syarat dalam mazhab kita. Sebab itulah tuan-puan, saya biasa dengar, selalu saya sebut kalau setiap korban, biasa dengar asatizah kita, dia kata boleh korban dengan ayam jantan. Dalilnya bukalah kitab. Bahaya juga. Memang ada dalam kitab. Jadi di kita dalil kitab boleh, tapi kitab yang kita belajar, dan belajar tu pula kalau boleh tuan-puan, memang bukan kalau boleh, memang kena berguru. Kalau kita baca memang betul. Dalam matlak dia ada sebut sah dengan ayat jantan. Tapi dalam kitab matlak tu, sebab tu masa saya belajar dulu dengan Tuan Guru cik ingat, dia kat situ dia mention sikit, dia kata ni perlu ingat. Memang dalam kitab matlak dia tak cerita. Maksud tak cerita, seolah-olah kita baca boleh amal. Dia tak cerita pun ini pandangan Ibnu Abbas yang tak boleh diamalkan. Dia tak cerita. Sebab itu ramai orang ikut. Itu penting tuan-puan kepada rangkaian guru. Jadi ada beberapa isu lagi kita akan bincangkan datang. Isu perpindahan mazhab, sebab kita pilih 3 mazhab ni, kita nak ikut yang mudah-mudah saja. Kita nak ikut yang mudah-mudah. Kalau tak boleh dalam Syafi'i, dia tukar Imam Malik. Kita akan bincang minggu bulan depan tu, iaitu minggu keempat ini, iaitu syarat untuk pindah mazhab. Sebab kalau kita tak tahu syarat pindah mazhab ni, menyebabkan kita akan combine 4 mazhab satu qadiyah, satu isu. Ini juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Macam berkahwin ni tuan-puan, mazhab lain mudah. Mazhab kita dia agak ketat, mesti ada wali, mesti ada saksi. Kalau mazhab Syafi'i, dia mesti ada, dia sebut di bawah, tak ada. Di belakang dia akan sebut. Di belakang dia akan bagi contoh. Syarat sah kahwin dalam mazhab Syafi'i, mesti ada wali, mesti ada saksi. Tapi mazhab lain tak syarat dua-dua. Malik dan Hanafi tak mensyaratkan dua-dua. Kalau Malik ni, dia hanya wajib ada wali sahaja. Tengok berbeza dengan guru dia. Imam Malik ni kan guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar lebih kurang 15 ke 14 tahun berguru dengan Imam Malik. Agak lama. Dia berguru dengan guru dia ini, dia masih muda, umur 15 tahun dah mula berguru. Dan spesialnya Imam Syafi'i tuan-puan, dialah murid satu-satu murid Imam Malik yang Imam Malik membenarkan seorang budak berada dalam majlis pengajian Imam Malik. Kalau kita baca sejarah, Imam Malik dia hanya mengajar murid-murid yang level tinggi sahaja. Orang yang boleh faham kitab Muwatta. Dia tak akan ajar orang biasa. Tetapi Imam Syafi'i ini spesialnya dia, ketika dia berada dalam majlis Imam Malik, dia masih remaja, baru umur 15 tahun, tetapi dah boleh menguasai kitab Muwatta. Dia boleh hafaz kitab Muwatta. Dialah satu-satunya kanak-kanak remaja yang dibenarkan oleh Imam Malik berada dalam pengajian Imam Malik. Imam Malik ni dia seorang imam yang tidak pernah keluar daripada Madinah. Dia mati di Madinah, lahir di Madinah, mati di Madinah. Dia etnik Arab, dia memang orang Arab. Dan dia juga panggil bapa dia ni, bapa Imam Malik ini pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Imam Malik ni dia orang Arab. Adapun Imam Hanafi, dia orang Kufah, orang Iraq, dia bukan Madinah. Imam Hanafi senior ataupun tua. Kalau ikut kronologi urutan tuan-puan, Imam Hanafi ni awal, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang bonsunya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanafi ni dia berada di Iraq ataupun Kufah ataupun Baghdad. Dia orang Baghdad, Kufah ataupun Iraq. Berbeza dengan Imam Malik. Imam Malik dia orang Madinah, dia memang tak keluar Madinah pun. Orang tanya dia kenapa dia tak nak keluar Madinah. Jawapan dia tak nak keluar Madinah. Cinta dan kasih kepada Nabi sehingga dia tak nak keluar Madinah. Sebab apa? Imam Malik ni dia special tuan-puan. Satu, dia tak nak keluar Madinah. Yang kedua, dia berjalan, ikut riwayat menyatakan dia tak akan pakai selipar. Dia tak pakai kasut.
Kenapa dia tak keluar Madinah? Dia kata, aku nak berada di Madinah. Kenapa? Kerana aku nak melihat kesan-kesan Rasulullah. Dan aku nak pijak. Dia kata, kenapa dia tak nak pakai kasut? Dia kata, aku nak pijak supaya kaki aku ni pernah memijak tempat kaki-kaki yang Rasulullah pernah berjalan di Madinah. Sebab tu dia tak nak keluar Madinah. Dia nak duduk di Madinah saja. Dia nak ambil kesan berkat daripada Rasulullah. Ini kasih dan sayang dia kepada Rasulullah. Banyak kisah-kisah Imam Malik ni tuan-puan yang orang panggil wow, yang ajaib, committed dia kepada majlis ilmu. Dan di antara dia mati, tak silap saya, panjang umur dia. Tak silap dia lebih kurang 90 tahun dia hidup. Dia panjang umur yang agak panjang. Itu Imam Malik. Imam Malik ni dia satu hari ketika dia mengajar hadis, murid dia tengok rupa dia berubah, biru rupa dia berubah biru, pucat. Lalu lepas mengajar, murid dia tanya, kenapa tuan guru? Dia kata, aku ni ketika aku mengajar tadi, lipan sengak, lipan sengak dia menahan sakit. Dia kata, aku tak berhenti mengajar, tahan sakit, tak lari dia. Kalau kita jangan kata lipan tu apa, lipah mari masuk kain melompat dah. Dia tak, lipan ketik dia, gigit dia, tahan, duduk tak bergerak, menyandar. Dia mengajar, dia menyandar di Masjid Nabawi. Orang tanya dia, kenapa tuan guru tak berhenti? Dia kata, aku tak akan berhenti. Ini komentar dia dalam majlis ilmu. Aku tak akan berhenti selagi tak habis aku meriwayatkan hadis. Dia kata, kalau aku berhenti meriwayatkan hadis, menyebabkan tak sempurna periwayatan hadis dia. Dia akan sempurnakan baru dia berhenti. Selagi tak habis, dia tak akan berhenti. Dia kata, kalau aku berhentilah, dia kata, mana tahu, dia kata, menyebabkan aku tak akan sempurna meriwayatkan hadis. Itu dia punya komentar dengan ilmu dia. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita akan break 10.30 dah kita akan sambung pukul 11. Kita akan berhenti pukul 12. Jadi slot yang kedua tu dia 2 kitab saja kita express, sebab 2 kitab setengah jam. Jadi kitab yang panjangnya kitab pertama. Pertama ni dia sejam lebih tuan-tuan, sebab kita fokus fiqh, dan 2 lagi tu dia santai saja, kita expresskan, dan perbincangan juga lebih kepada santai. Yang ni kita fokus dia lebih kepada ibadat. Tanda tuan-puan, minggu keempat kita akan sambung hukum atau hukum settle itu dalil wajib taklid ulama. Ada 2 dalil Quran dan juga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung kitab yang kedua, iaitu kitab Usuluddin, selepas kita break setengah jam. Betul dah break setengah jam kan? Break setengah jam tuan-puan. Wallahu a'lam. Ada jamuan kat luar tuan-puan, boleh keluar. Muslim